Assalamualaikum, nama saya Nordana Amira binti MD Nazari dengan nombor matrik di 21314469. Saya akan menerangkan tentang definisi modernism. Dari sudut etimologi, modernism berasal daripada perkataan Latin modo yang bermaksud recently atau just now. Menurut Syamsul Amri pula, modernism dan modernity merupakan dua komponen utama yang menjadi teras kepada proses modernisasi. Modernism juga merupakan pemikiran dan gerakan yang berjuang untuk menggantikan segala pemikiran tradisionalism agar sesuai dengan keadaan semasa yang dianggap sebagai moden. Modernism adalah salah satu punca berlakunya penentangan terhadap agama Islam kerana ia lahir daripada pegangan sekularisme seperti di zaman Renaissance. Antara tokoh yang boleh dijadikan teladan adalah Sheikh Muhammad Abduh. Beliau dilahirkan di Anta, Mesir pada tahun 1849. Beliau berasal daripada keluarga petani dan memperolehi pendidikan awal yang diselenggara oleh masjid sehingga menjadi seorang tafiz. Beliau melanjutkan pelajarannya di Universiti Al-Azhar dan menguasai bahasa Perancis serta pandai berkomunikasi dengan pemikir-pemikir dari Eropah. Beliau turut memperjuangkan organisasi Al-Uwatul Al-Usah bersama-sama Jamaluddin Al-Afghani. Selain itu, penelitian terdahulu dari bidang agama, beliau memperkenalkan ajaran muamalah dan menolak untuk berpoligami sekiranya tidak berlaku adil. Beliau turut menentang perkara yang bid'ah serta perbuatan sogok ataupun suap menyuap. Seterusnya, bidang pendidikan pula, beliau percaya bahawa pendidik harus didasarkan kepada agama, sehingganya timbulnya jiwa kebersamaan yang mengatasi kepentingan peribadi dengan menentang dualisme. Kemudian, bidang hukum pula, beliau mengeluarkan fatwa-fatwa yang tidak terikat dengan para ulama dan salah satu mazhab yang memperlihatkan pandangan mutlak daripada iman. Akhir sekali, bidang politik pula, beliau percaya kekuasaan sesuatu negara tidak harus dibatasi oleh suatu konstitusi dengan membagikan kesedaran rakyat tentang hak mereka serta mendukung idea agar pemerintah memberi kebebasan dalam mengerjakan sesuatu yang manfaat. Kesimpulannya, idea perubahan yang dibawa menyentuh segenap aspek kehidupan dan pendidikan dan juga membuka pintu ittijad untuk kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Sejarah perkembangan ideologi juga dilihat secara terperinci. Pelbagai kamus telah memberikan definisi modernisme. Antaranya ialah kamus Oxford English Dictionary menjelaskan bahawa pelbagai istilah telah digunakan untuk menyatakan modernisme sebagai contoh modern view atau modern methods. Umumnya, modernisme juga dikatakan sebagai especially tendency in matters of religious belief to subordinate tradition to harmony with modern thought. Modernism has come to mean the most recent phase of world history marked by belief in science, planning, secularism and progress. Berkaitan dengan perkara ini, mereka mempunyai beberapa sikap dan pandangan asas terhadap kewujudan Tuhan. Antaranya, mereka berpendapat bahawa Tuhan atau realiti hakiki dipercayai tidak wujud. Malah bagi golongan yang mempercayainya juga diselimuti perasaan keraguan terhadap kewujudannya. Seterusnya, kewujudan alam semesta dikatakan tidak kaitan dengan kewujudan Tuhan. Mereka juga begitu meyakini akal rasional dan panca indera manusia yang dikatakan dapat memahami konsep fenomena alam semesta secara autonomous. Ekoran dari sikap dan pandangan yang penuh dengan sifat angkuh ini telah menyatakan mereka bahawa manusia tidak perlu bergantung kepada mana-mana kuasa yang dianggap tertinggi dalam penciptaan alam ini untuk membantu bagi mengkaji alam semesta yang penuh dengan kejadian-kejadian misteri. Kelangsungan sikap dan budaya hidup dikenali sebagai moderniti. Kelahiran moderniti ini juga ditemui ketika tercetusnya revolusi Perancis. Di zaman ini dikatakan berbagai penemuan sains yang menakjubkan telah ditemui. Ketika itu moden begitu sinonim dengan sains. Keangkuhan manusia dengan kejayaan dunia sainsnya menjadikan mereka leka dan lupa kepada Tuhan yang esa. Austin Smith dalam kertas kerjanya yang bertajuk Postmodernism and the World Religious menjelaskan bahawa dari kacamata golongan tradisional melihat cara dan tujuan hidup manusia melalui prinsip dan agama memberikan satu pandangan hidup yang mutlak tentang kebenaran. Manakala modernisme pula lahir apabila semua baru sains iaitu kaedah saintifik ditemui.
Melalui kaedah saintifik ini, pelbagai hipotesis terhadap alam ini dicipta berdasarkan eksperimen-eksperimen yang dijalankan dan mendemonstrasikan sebagai penemuan-penemuan saintifik. Seterusnya, penemuan-penemuan ini telah memberi kuasa kepada Barat untuk mengubah dunia mengikut selera cita-rasa sains yang telah tersimpan jauh dari agama. Bentuk sains yang sebeginilah yang telah menjadi minda golongan modernisme. Ketajuban pada sains tidak mewujudkan ruang kepada modernis untuk menghampiri dan mempercayai Tuhan. Akhirnya, kewujudan Tuhan turut dipertikaikan oleh mereka. Yang jelas, akibat dari kegilaan sains yang ditemui, mereka begitu gairah meneraka alam sains dengan mencari kepuasan diri tanpa mempedulikan kesan sebaliknya kepada makhluk lain. Tanpa disedari, telah berlaku pelanggaran batas-batas penerakan ilmu sains oleh manusia yang terbatas akal fikirannya. Akibatnya telah berlaku gejala negatif dalam kehidupan manusia. Umpamanya, pemujaan pada dunia sains telah menjadikan sains untuk sains atau saintism yang telah mengenepikan nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya, kepuasan sains yang didahulukan. Kesan langsung dari sikap ini wujudlah satu wadah yang menjadikan manusia sebagai medan ujian senjata-senjata nuklear, kimia, biologi dan sebagainya. Secara jelas dapat difahami bahawa modernisme seolah-olah merupakan satu pemberontakan radikal melawan kewujudan Tuhan dan agama. Pemberontakan ini telah menghasilkan gerakan Renaissance di Eropah. Hasil dari gerakan ini tercetuslah bentuk pemikiran dan falsafah hidup manusia. Antaranya ialah falsafah Machiavelli yang berbunyi matlamat menghalalkan cara benar-benar telah melepaskan hawa nafsu manusia. Falsafah Machiavelli ini bukan sahaja menyelimuti penduduk Eropah ketika itu, malah ia turut berkembang ke negara-negara Asia dan Afrika dan telah menyumbangkan kejayaan besar kepada pelukuannya, di mana pemimpin setiap negara tersebut dengan bangganya menjadi penyokong dan menjulang modernisme. Ketika itu, setiap bangsa yang menyokong ideologi modernisme dianggap sebagai bangsa yang maju, manakala bangsa yang menolak modernisme dikatakan mundur dan terkebelakang. Kemunculan modernisme telah diiringi oleh kemunculan pelbagai bentuk pemikiran lain seperti komunisme, sosialisme, kapitalisme, ornamentalisme, dan islam yang lain. Pada dasarnya, modernisme menolak kehidupan beragama dan kehidupan hari akhirat. Maklumat utama aliran ini adalah untuk mengejar kesenangan duniawi, pengabaian moral dan menolak tanggungjawab manusia terhadap Tuhan. Untuk kelebihan modernisme boleh dikaitkan antara pasca modernisme, iaitu modernisme mempunyai sejarah sebagai fakta, manakala pasca modernisme pula sejarah ini ditulis oleh pemenang. Yang kedua ialah jelas kelihatan kelas-kelas sosial, manakala pasca iaitu asas yang tidak jelas kepada kesatuan masyarakat. Yang ketiga ialah modernisme dikatakan agama tradisional, manakala pasca ialah agama New Age. Yang keempat ialah budaya tahap tradisional, manakala pasca budaya tinggi dan rendah yang menjadi kabur. Yang kelima ialah mempunyai keseriusan, niat dan tujuan, manakala pasca permainan niat dan tujuan. Yang keenam pula, naratif-naratif besar tentang kehidupan masih terdapat metafizik. Malah, modernisme sekular pun masih ada metafiziknya. Untuk pasca modernisme, yang keenam ialah naratif-naratif kecil, semuanya bersifat individu dan peribadi. Kelebihan modernisme dan pasca modernisme yang terakhir iaitu Barat ialah kemajuan, manakala Barat ialah penjajahan. Bagi kelemahan modernisme ialah perkembangan falsafah pemikiran di Barat bergerak daripada modernisme kepada pasca modernisme. Yang kedua ialah permulaan modernisme melanjutkan memberi kesan kepada revolusi industri. Yang ketiga ialah mengagungkan kejayaan sains dan kaedah saintifik dalam suatu pencapaian ilmu manusia. Yang keempat ialah bersifat Eurocentrik dan Afrocentrik, iaitu berpusatkan masyarakat Eropah semata-mata. Untuk yang terakhir ialah mewujudkan kepada suatu budaya baharu yang berasaskan kerasional, kaedah saintifik dan mencapai kemajuan menggunakan akal fikiran. Perspektif Islam. Syekh Muhammad Abdul merupakan seorang ilmuwan di Mesir. Beliau telah berjaya membawa kemajuan dalam pelbagai perkara, antaranya dalam bidang ilmu pada ketika itu. Beliau juga dikenali sebagai mujadid, iaitu yang membawa perubahan di Mesir dan di seluruh dunia amnya. Beliau merupakan pengasas gerakan modernisme Islam. Antara pandangan yang beliau bawa dalam pendidikan iaitu di Universiti Al-Azhar.
Beliau memberi kesan yang mendalam terhadap perkembangan ilmu dan pengetahuan umat Islam. Beliau juga turut memperjuangkan penggunaan bahasa Arab dalam tulisan. Selain daripada itu, beliau juga menganjurkan umat Islam berijtihad dan menjima, iaitu mengkaji dan mentafsir Al-Quran dan Sunnah. Seterusnya, beliau menyarankan agar ilmu Islam moden dipelajari dan dimasukkan ke dalam kurikulum Universiti Al-Azhar. Pencapaian beliau dalam modernisme Mesir melalui penulisan yang kreatif dan pemikiran cerdas mencetus semangat revolusi di Mesir pada ketika itu.